Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syekh musannif bihadzal kitab wa usulihi wa furu'ihi wa man yantasibu ilaihi ajma'in. Syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'du. Faqala Syekh Abdus Samad Al-Falimbani rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Adapun sifat yang harus bagi mereka itu Rusul alaihimus salatu wassalam, yaitu menerima barang suatu daripada arad basyariyah yang tiada membawa mengurangkan martabat mereka itu Rusul alaihimus salatu wassalam yang tinggi, seperti sakit dan barang sebagainya. Alhamdulillah, para hadirin sekalian, kita sambung lagi muzakarah kita Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin, karangan Syekh Abdus Samad Al-Falimbani rahimahullahu ta'ala. Pada malam ini insyaAllah kita masuk pada bahagian akidah yang jawaz, akidah yang harus pada hak para anbiya dan mursalin. Mereka itu bersifat dengan satu sifat yang harus, yaitu sifat kemanusiaan, kita kata. Sifat kemanusiaan, karena mereka tu manusia. Bukan jin, bukan malaikat, tidak. Jadi karena itu katanya musannif rahimahullahu taala, adapun sifat yang harus. Makna harus di sini dengan makna ma yasihu fil aqli wujuduhu wa adamuhu.
perkara yang sah, mana terima pada akal kita, ada perkara tersebut, dan tiada perkara tersebut pada tubuh badan orang yang jadi rasul. Apakah orang panggil sifat yang harus bagi mereka itu rasul? Ini penting juga kita kena ambil cermat. Cuba tengok, dia kata iaitu sifat yang harus tu ialah menerima barang suatu daripada arad basyariyah. Tengok cara cermat ulama, dia menyebut perkataan di sini. Dia tidak kata menerima barang suatu daripada sifat manusia. Dia tak cakap gitu dah. Dia kata menerima barang suatu daripada arad basyariyah. Bapa dia sebut arad, dia tak sebut sifat sini. Ini sebagai isyarah. Isyarah maknanya i'lamun bi khafiyyin, pemberitahuan dengan secara halus. Bahawasanya para anbiya dan mursalin ini mereka bersifat dengan sifat yang baharu. Tidak sekali-kali mereka bersifat dengan sifat ketuhanan, yang sifat yang qadim. Di sini jelas ulama-ulama usuluddin, ulama-ulama mutakallimin, ulama-ulama akidah sangat menitik berat masalah manusia-manusia yang ghulu, melampau mereka itu sehingga tahap menuhankan para nabi. Tengok dah, seumpama fuak Yahudi Nasara, wa qalatil yahudu wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah, wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Tengok kata fuak Yahudi, Uzair tu ialah anak Allah. Dengan makna satu sifat Allah yang tercabut daripada zat dia tu jatuh ke bumi, jadilah Uzair. Atau satu sifat Tuhan, ilmu dia ke kata Nasrani, yang gugur daripada zat Tuhan jatuh ke bumi, jadi Isa. Maka Isa tu tidak lain melainkan Tuhan dah. Tu tengok. Jadi agama kita Islam ni Allah Ta'ala selamatkan daripada mainstream dia, orang panggil hak jamaah, daripada menuhankan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun begitu ada di kalangan fuak-fuak sesat dalam Islam, dalam denyut nadi Islam. Mereka ni membawa kepada menuhankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyelinap di dalam ilmu tasawuf. Tu maka manusia yang lekeh-lekeh pengertian dia duk ingat kata mengaji tasawuf, rupa-rupa tidak. Ngaji tu orang panggil akidah batiniyah. Akidah Ismailiyah, Syiah batiniyah. Tu bahaya tu. Iaitu menuhankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nampak seperti tasawuf, tapi bukan tasawuf dah. Tasawuf tidak ada sikit pun hubungan dengan kelompok ni. Antara lain mereka katakan Muhammad dengan Allah ni hak satullah. Sudah. Muhammad dengan Allah ni hak satullah. Cuma ketika mana dia menjelma jadi manusia, orang panggil Muhammad. Ketika dia gaib tidak jadi manusia, orang panggil Allah. Semua tu kafir lah kalau tu. Tu. Kenapa senang mereka nak masuk dalam ilmu tasawuf untuk buat kucah? Karena di sananya orang tasawuf ni dia banyak bercakap dengan rumus, dengan bahasa isyarat-isyarat. Maka bila isyarat begini, banyak tafsir yang boleh disalah ertikan. Tu contoh, orang tasawuf kata Allah ialah zat, Muhammad ialah sifat. Sudah canggah tu. Kalau ngaji dalam akidah tu canggah lah. Muhammad kok mana sifatnya? Allah ialah zat, Muhammad ialah sifat. Allah ialah hakikat, Muhammad ialah syariat. Sudah. Tu orang panggil rumus orang-orang tasawuf.
Maka di sana oleh kerana rekah seperti ni, masuk penafsiran yang betul pun boleh, penafsiran yang salah pun boleh berlaku, boleh jadi berlaku. Ini bahaya dia. Maka sebab itulah ulama-ulama syariah, ulama-ulama akidah sangat mentahzir, mewaspadai kita supaya kita tidak baca kitab-kitab tasawuf hak jenis mukasyafah batiniyah. Mana hak jenis halu-halu bicara tentang maqamat, tentang ahwal. Kerana dibimbanginya kita ni tak boleh nak faham. Salah faham. Maka sebab tu katanya Ibnu Arabi, nahnu qaumun, kami ialah satu kaum, tahrum, yang diharamkan mutala'ati kutubina, mentelaah membaca kitab-kitab kami. Kami inilah satu fuak yang diharam ke baca kitab-kitab kami. Lepas tu tulis buat gapo dah haram baca? Itu satu soalan juga timbul dah ni. Tulis buat gapo moga haram baca? Maka dia tulis tu untuk sesama hok faham dengan dia sajalah. Itu dah. Macam surat cinta lah. Orang duk tulis surat cinta, dia tulis kekasih dia. Kita ditebih baca kan. Salah faham banyaklah. Itu dah. Jadi tentang Ibnu Arabi itu sendiri, ulama kita ahli sunnah wal jamaah pun berselisih pendapat. Benda khilaf. Jadi khilaf tu kalau kita duk tebing duduk paksa untuk bahas sampai kiamat tak selesai. Duk khilaf. Ada ulama yang mengkafir dan menyesatkan Ibnu Arabi. Ada. Bukan sikit, bukan banyak. Dan ada ulama yang menyucikan dan mewalikan Ibnu Arabi. Bukan sikit, bukan banyak. Nak kata mana? Dan di dua-dua kelompok ni kibarul ulama. Ulama besar-besar belaka ni. Bukan main-main dah. Hak mengkafir Ibnu Arabi pun ulama besar. Yang mewalikan Ibnu Arabi pun ulama besar juga. Dan ada pendapat ulamanya yang duduk tengah-tengah, tawakuf, tidak mengkafirkan dan tidak mewalikan. Lepas tu khudh ma safa da' ma kadara. Gitu ya kaedah dia. Mana? Ambil hak jernih, buai hak keruh. Ada tu ni. Perkataan Ibnu Arabi yang boleh dicerna, boleh difaham, ambil. Boleh digunakan. Hak tak boleh nak faham, makai kalam kufriyah ni. Kalam ni mendekati ke arah kekufuran ni. Maka tinggal. Itu ulama di tengah-tengah, tawakuf dipanggil, tidak menjatuhkan hukum. Jadi khairul umuri ausa tuha, sebaik-baik KJN ni duduk di tengah-tengah. Duduk di tengah, tak mengkafirkan dan tidak mewalikan. Lepas tu duduk tengah-tengah, hak baik kita ambil, hak buruk kita tolak. Gitu. Tak nanti ke Ibnu Arabi, Mahatma Gandhi punya perkataan hak bijak-bijak pun kita ambil. Padahal Mahatma Gandhi tu jelas-jelas nak kafir, bukan Islam dah. Maka tak ada dok belak. Tu lagu tu ya. Dah. Jadi fuak-fuak batiniah ni dia boleh masuk kat tu. Dia boleh masuk ke tasawuf. Sebab apa? Sebab orang kata tasawuf ni banyak guna isyarah rumus. Itu. Dia cakap rekah. Maka penafsiran hak benar pun ada. Bukan tak ada. Penafsiran yang selari dengan akidah ahli sunnah wal jamaah ada, dan penafsiran yang sesat pun ada. Maka untuk selamat kita, awal-awal lagi kita tak payah cuba-cuba untuk masuklah. Itu dah, untuk masuk mendekati dan sebagainya tak payah. Cukup kita mengaji tasawuf ni muamalat batiniyah. Apa? Hak dalam hati kita, hak mana hak dikeji oleh Allah Ta'ala. Itu sifat-sifat mazmumah. Sifat-sifat mahmudah yang dipuji oleh Allah Ta'ala, kita cuba untuk bersifat mujahadah, kita lawan nafsu yang jahat. Cukup itu dah. Ada pun soal tajalli, soal mahkamat, soal ahwal, itu sebenarnya bukan ilmu untuk kita mengaji, tapi ilmu yang dipusakai. Man amila bima alima warasahullahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang beramal dengan ilmu yang dia belajar,
maka Allah ajarkan ilmu yang dia tidak belajar. Ini disebut oleh Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi dalam kitab dia ketika mana dia berkelahi dengan kelompok-kelompok martabat 7, Ahlus Sab'ah dipanggil, martabat 7. Saya ada kitab tu. Dia i'tiraf ilmu martabat 7. Kenapa dia kata ini bukan ilmu, ini perkara yang didapat oleh orang-orang arif ketika mana mereka sudah selesai mujahadah daripada tahalli masuk ke tajalli. Maka kalau kita pergi belajar tak ada guna tak? Bukan benda tu kita kecak rasa dalam batin hati kita pun. Silap-silap air boleh terseleweng kita. Tu hak dibimbangi tu. Seperti mana ajaran-ajaran sesat macam-macam. Antara lain dia kata tadi, Allah dengan Muhammad satu jua, tak boleh pisah dua. Kalau penafsiran hak betul, iaitu dengan makna mana? Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangankan Nabi Muhammad, kita pun sama juga. Apa? Ada kita, wujud kita ni tidak boleh wujud dengan sendiri. Diwujudkan oleh Allah Ta'ala, diadakan oleh Allah Ta'ala. Kita nak bergerak ke sana kemari, kita nak berkehendak itu dan ini, kita nak apa saja, semua tu adalah ketentuan Allah dan perbuatan Allah sekira hakikat. Cuma di kita ni ada ikhtiar usaha hak bahasa zahir. Sekira-kira hakikat Allah Ta'ala belaka. Bila Allah Ta'ala kehendak untuk meniada, tak ada kita. Ataupun kita berlaku di atas pendapat ulama yang mengatakan bukan Allah mengidamkan makhluk yang ada ni, meniadakan makhluk yang ada ni tak. Tapi bila sampai tempoh ajal yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala kewujudan dia, makhluk ni sampai sekat tu, maka tidak bertakluk lagi kudrat Allah Ta'ala kepada makhluk tadi, maka hilang, tak ada. Maka kita ni nafas demi nafas, kita dengan Allah Ta'ala ni tak boleh pisah. Itu maksudnya. Bukan kita ialah Allah, Allah ialah kita. Bukan makna itu dah. Cuma orang sufi yang cakap tu rekat. Maka boleh ditafsir dengan pelbagai tafsiran macam kita sebut tadi. Maka fuak-fuak sesat dia kata Allah Muhammad Fatullah satu. Ketika mana dia menjelma jadi manusia, dipanggil Muhammad. Ketika dia raib hilang dah tak ada, mati sekarang ni, dipanggil Allah. Tu siap. Ini orang panggil cobaan untuk menuhankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mujulah Allah Ta'ala suruh Nabi kita sebut. Qul, katakanlah, hey Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Katakanlah hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama ana basyarum mislukum, hanya saja aku ini bashar seperti kalian. Tu. Maka sebab tu ulama tauhid bila menyebut tentang perkara yang harus pada hak para anbiya mursalin, mereka tak kata as-sifatul basyariyah, tak sebut itu. Tapi dia kata al-a'radul basyariyah. Itu a'rad artinya segala arad. Arad ni makna sifat yang baru kedatangan. Itu mana arad. Ain ra dad. Arad, sifat yang baru kedatangan. Kalau sifat Allah tidak boleh dipanggil arad, hanya boleh dipanggil sifat. Ingat dah, Allah Ta'ala hanya boleh dipanggil zat dan hanya boleh dipanggil sifat. Adapun makhluk, tubuh makhluk boleh panggil zat, boleh panggil jirim. Sebab apa? Sebab tubuh kita bertokar, berbentuk, bergemagai, boleh dikerak, dibelah, dikerisik, dipanggil jirim lagi jisim. Itu dah. Kalau tidak boleh kerak, belah dan kerisik, mana halus sangat, dipanggil jirim firid atau jauha fardin. Halus kecil. Tapi bertokar tak? Bertokar. Tak ada benda yang tak bertokar. Ni angin ni, ada ni jirim-jirim dia yang halus-halus. Ada jirim angin. Sebab tu kita tengok kosong ni, bukan kosong ni, ada udara. Jirim dia. Yang halus.
Maka sebab tu suara ni boleh dikembang biaknya, guna mikrofon, guna telefon. Kenapa? Ada udara. Kalau kosong sungguh ni, kalau kita tengok kosong ni lah kosong, kita buat lagu mana pun tak berasa berangin ke apa, kosong betul-betul. Jangan ke melau dengan suara original. Guna speaker pun tuan-tuan tak kedengar suara saya. Kerana suara ni ialah aradun yaqumu bil hawa. Arad yang menumpang pada jirim udara. Maka sebab tu keluar daripada mulut saya, pak lekat di jirim udara, dikembang biaklah oleh gelombang mikrofon, kop gapo dan sebagainya. Ditangkap dalam video ke, ditangkap dalam peti suara ke, tu boleh tangkap. Itu. Tu tengok dah. Jadi zat kita makhluk boleh dipanggil zat, boleh dipanggil jirim. Sifat kita makhluk boleh dipanggil sifat, boleh dipanggil arad. Adapun Allah tak boleh panggil jirim, tak boleh panggil arad. Hanya boleh dipanggil zat dan sifat. Ingat dah. Beza mana sifat dengan arad? Tiap-tiap sifat belum tentu arad. Tiap-tiap arad tentu sifat. Itu dah. Tiap-tiap sifat belum tentu arad. Sifat-sifat Allah bukan arad. Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam, itu sifat yang ada di zat Allah, tidak berkurang dan tidak bertambah, sedia kala qadimah. Adapun sifat kita arad yang menumpang pada diri kita. Sebab tu penglihatan kita sekarang dengan dulu sama tak? Sama tak? Masa lahir mula pakai spek dah lah. Tak lagi kita ni. Tak ada lagi orang pakai spek ni, lahir mula pakai spek dah. Ai berat muk dia, kejut kanyak kau. Ada. Betul tak? Lama-lama mula-mula lahir tak nampak jauh-jauh, nampak dekat-dekat. Lama-lama nampak jauh-jauh, nampak segala benda boleh tengok. Lama-lama tak nampak mana hok jauh gabu jauh. Tak nampak mana hok dekat, hok jauh nampak. Gabu dekat. Pakai pula spek mata. Makan kerok banyak dianya. Lama-lama tak pakai pula dah spek mata. Tanya, tidak dah mau pakai spek mata mula. Yalah, tapi lah ni beres dah. Terang molek mata, makan sekerok kot. Itu nak ayat kata penglihatan kita tu orang panggil apa? Arad yang menumpang pada jirim mata. Terima perubahan. Sama ada kok sebelah berkurangan atau bertambah. Itu tanda arad. Menerima perubahan. Maka ulama dia bila nak kata perkara yang harus pada hak para anbiya mursalin, dia tak kata sifatul basyariyah. Sifatul basyariyah itu, dia kata al-a'radul basyariyah. Kenapa tu? Isyarat dah nak menolak mereka-mereka yang cuba-cuba nak menuhankan para nabi. Maka tidak boleh kita nak hulu, nak melampau, sehingga kita menuhankan para nabi. Jangan. Tu walau masuk dalam ilmu bagaimana sekalipun dah halal ilmu tasawuf, sekali-kali tidak akan menyalahi kalau hak betul, tak akan menyalahi dengan syariat. Maka sebab tu kata Imam Malik, man tasawwafa wa lam tafaqqaha faqad tazandaqa. Wa man tafaqqaha wa lam tasawwafa faqad tapassaqa. Barang siapa yang bertasawuf tapi tidak berfiqh, tidak bersyariat, maka orang ni boleh terjerumus dalam kezindikan. Apa zindik? Kafir zindik, kafir yang menyeleweng. Bukan kafir jadi Hindu, Buddha, dah. Kafir tu aja. Pakai serupa cakap guna ayat Quran kadang-kadang. Cuma hak akhir-akhir lah ni fuk-fuk hak sesak ni lagi keliru kita. Baca ayat Quran pun tak betul, boleh ramai orang ikut. Doa lepas azan punya bahaya, doa lepas maya. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah. Yang kata doa lepas maya. Pas baca pun tak betul. Tapi duk kacak hakikat tu aja. Duk kacak Nur Muhammad lah, hakikat Muhammadiyah lah. Kacak martabat ahadiyah wahidiyah.
kecek martabak 7, martabak 40, macam-macam jenis martabak. Tuannya pemurtabak dah, fiqh pun tak betul dah. Syariat pun tak betul. Sebab tu almarhum Tok Guru hamba, almarhum Tuan Guru Haji Abdul Hamid bin Haji Soleh. Biasa kalau orang nak mari ambil tarekat, ya, dia tak kata dia syekh tarekat, dia tak bawa tarekat, ya, dia duk mengajar di balasah dia di gunung tu. Dia baca kitab hikam syarah Tok Kupul Manih tu, ramailah orang ikutnya. Surah dia tu penuh, pahkot tangga, siapa luar pagar, siapa dekat dengan masjid belakang rumah dia. Siapa kat masjid orang mari daripada Brunei semata-mata nak ngaji kitab hikam. Tu hawi kelebihan ke dia sebab dia mengajar ni dia beramal, nah. Jadi walau lewat lagu mana pun orang tunggu, orang panggil Pok Suhami Gunung. Kalau biasa orang Kelantan mesti kalau yakin kenal lah, Pok Suhami Gunung ni. Jadi kalau orang nak mari ambil tarekat dengan dia kata cuaca teh nak dengar. Ya gitu. Rukun semaya ada berapa? Dia tanya hak syariat gitu. Nah, rukun wuduk ada berapa? Pak kalau baca teh tak betul juga kena selalu lah dengan dia nya. Tak sudut sibuk ke tarekat lah. Betul syariat ni dulu. Nah, betul semaya dulu. Tahu rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi. Kalau baca teh bismillah. Tak sapak tu, pak bela duk bismillah kan. Tu dia style dia jaga betul syariat. Nah, betul akidah dulu. Nah, dia kalau mengajar kitab hikam ni sejam pertama tu dia akan kemah fardu ain dulu. Memang benda hak sama je duk ulang. Siapa orang itu tidur dulu dekat sini. Nak boleh kebaca dalam kitab ni, dia play dulu sifat 20, 50 aqaidul iman tu dah habis. Dia play itu dulu. Lepas tu rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi, rukun fi'li. Dia play itu dulu, barulah masuk dalam kitab hikam. Dia jaga betul-betul syariat. Itu. Tu tak jumpa lah hambanya. Tok Guru tasawuf betul-betul jaga sungguh. Tinggal dakwah, tarkud dakwah. Apa kalau hak lah ni hamba tak tahulah demo. Ni. Macam-macam jenis gaya, okey? Macam jenis gaya. Tu antara Tok Guru tua lah hamba duduk ngaji daripada 2002 sampai 2009 sebelum pergi Mesir tu kan. Anduk tengok mulazamah dengan dia tu masya-Allah. Tak jumpa pakai Mesir pun tak jumpa lah Tok Guru hak setara tu. Jaga beramal, cermat, jaga akhlak, adab, nah. Jaga syariat sangat tinggi, junjung syariat. Ni orang baru betul-betul hakikat. Baru betul-betul tasawuf, nah. Tu. Karamah dia nya hak jelas banyak hamba tengok. Kalau cerita sini jadi cerita keramat pula dah. Antara keramat hak hebat dia nya istiqamah mengajar. Tu tak payah lawan. Istiqamah mengajar. Dia pernah minta cuti, nak Tok Guru minta cuti anak murid ni sambil menangis. Sambil menangis. Sebab apa? Sebab terpaksa kena pergi pondok Sungai Duye. Dia ilik sebelah Moksu ni, dia ada keluarga khabat dengan pondok Sungai Duye. Masa tu ada meninggal keluarga di pondok Sungai Duye ni. Terpaksa kena tinggal pengajiannya untuk hadir ke majlis keluarga lah, majlis tahlil ke apa pun tak tahu. Sekali tu tak pernah tinggal mengaji. Karena apa lagu tu? Karena masa hidup mengaji di Pondok Pastumbuh, dia ni mukri kepada Tok Guru Haji Mustafa Ayah Zi Ayah Pah Pondok Pastumbuh. Mukri ni mana tukar baca kitab. Tok Guru dulu dia tak, Tok Guru dulu dia masuk ngajar tak bawa kitab. Dia kitab ada dah. Tok Guru dulu anak murid hak bawa kitab, ya zaman lah ni terbalik dah. Tok Guru bawa kitab, anak murid tak bawa kitab. Aja lain lah sampai berubah nak buat warna ke dia ni. Jadi Tok Guru dulu yang masuk tak bawa kitab. Lepas tu siapa tukar baca? Antara lainnya ialah Tok Guru kita ni, Pak Suhami Gunung ni. Dia tukar baca. Masa hidup mengaji pondok tu, dia mengaji tasawuf ni dengan Tok Guru Haji Abdul Rahman Wakah Baru. Ceritanya masa tu boh besar di Kelantan ni, boh merah ke berapa dah. Air kat ni, mak dia ketika tu sakit tu sakit orang panggil nak dekat mati lah. Jadi dia pun sudah nak pergi ngaji ke nak tunggu mak. Kalau tunggu pergi ngaji balik-balik mak mati, sudah dah lah. Kalau duduk tunggu mak mati, tinggal pula dah mengaji. Duduk main sudah. Wawih orang Kelantan panggil wawih. Nak pergi sudahlah. Sudah tu wawih gitu.
Mak dia kata, "Mi, kalau mu tunggu mak mati ke? Tak kira kalau mu tinggal tok guru mu mengajar ini, tok guru mu tak boleh dah mu tinggal tu. Mu tinggallah pelajaran. Gih, mak dia ni, gih buku, kain baju kita mu, gih ngaji. Tak usah tunggu mak. Siapa setara tu? Tadi buku, kain, junjung atas kepala pergi mengaji. Daripada gunung ni ke apa? Wakaf Baru. Jauh kalau sampai dulu tu. Nah, orang ngaji setara tu. Jadi kalau setara tu istiqamah mengaji, patutlah dia mengajar istiqamah sungguh. Kita anak murid pun tak boleh lawan. Dan bila dia beramal istiqamah, mula-mula mengaji yang dia tahun 2002 tu, dia puasa Isnin Khamis. Isnin Khamis. Lama-lama puasa Nabi Daud, seles hari. Lama-lama tiap-tiap hari puasa, mereka hari puasa. Tiap-tiap hari puasa. Jadi kalau orang kampung situ tu nak buat kenduri kendara, nak jemput tok guru, nak pergi berkat ke gapo majlis dia, nak doa ke gapo, tak boleh buat siang hari. Bekwo, orang Kelantan ni bekwo, kenduri kahwin ke gapo ni, tak boleh buat bekwo siang hari. Kena buat malam. Sebab tok guru puasa. Lepas tu kalau mengaji ni, bel maghrib, dia buka puasa dulu. Tunggu kita buka puasa dulu dia. Sudah dia buka puasa, dia turun, dia sembahyang sunat dulu. Sudah sembahyang sunat, barulah qomat. Barulah sembahyang Jumaat. Sudah sembahyang Jumaat, wirid dia duk baca tu, wirid di pondok Pasir Tumbuh. Dia pondok ni kalau lepas maghrib, lepas subuh, wirid dia panjang sikit. Wirid dia panjang sikit. Nah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali. Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Wa ilahukum Allahu la amanar rasul syahidallah lillahi ma fis sama amanar rasul apa nama dia tak ingat dah. Laqad ja'akum rasulun. Nah, subhanallah alhamdulillah Allahu akbar 3 kali. Allahumma la mani alima a'taita. Lepas tu ya latif. Sudah tu sembahyang sunat. Sudah sembahyang sunat, buka kitab. Baru qala al-musannif Allahu akbar isyak dah. Lepas tu dia istiqamah mengajar 2 jam. Kan sebut-sebut sejam pertama tu dia duk uli hak tauhid fiqh dia. Duk uli. Nah, barulah sejam kedua baru masuk lagi kita hikah. Hak tu gak hak jenis zuk-zuk tu macam-macam lah. Allah hak zuk-zuk tu belah-belah. Nah, tu sudah pukul 10, 10.30 azan dulu. Nah, macam kita dak ni qomat dulu dah. Akan sembahyang dah, ya. Azan dulu. Lepas azan sembahyang sunat pula. Lepas tu sembahyang. Memang lembeklah kita nak turut cara ya. Betul-betul istiqamah. Nah, istiqamah sungguh dalam mengajar, dalam beramal, masya-Allah. Tutup guru tasawuf, hak betul-betul hak kita duk mengaji. Setakat ni enggak tak jumpa lagi lah pengganti tu. Nah, jadi sebab tu kalau kita jumpa dengan orang kecek hakikat, seluar pendek 3 suku, rambut panjang, pakai subai, bola rokok lekat mulut, pupa-pupa dak semaya bel. Tu bukan hakikat, tu nyepak dia panggil tu ni. Tu bukan hakikat, tu nyepak. Nah, jauh sekali lah. Nah, tu bukan ajaran tasawuf lagu tu. Sebab tu ulama akidah dia sebut al-a'rad, segala sifat-sifat yang baru kedatangan harus pada hak para anbiya mursalin basyariyah. Basyariyah ni apa? Sebut basyariyah yang bangsa kemanusiaan nak mengeluarkan sifat a'rad yang bangsa jinniyah dan bangsa malakiyah, kemalaikatan dan kejijinan. Ada sebut mana. Nah, jadi nak katanya para nabi, para rasul tu ialah manusia gitu. Bukan sifat apa kemalaikatan. Sebab malaikat tak perlu minum, tak perlu makan, tak perlu pergi ke shopping komplek, tak perlu. Kan dalam Quran sebut orang yang kafir kata nabi apa nak masuk ke pasar-pasar. Tu ingat kau nabi ni bila jadi nabi ya rasul ni tak bening, tak beranak, tak makan, tak minum, tak beli barang di shopping komplek mana. Gitu. Jadi manusia jahiliah dulu ada juga pemikiran lagu tu. Bila dah jadi nabi ni pemalaikat dah. Ada. Tetap para nabi tu ialah manusia. Tetap manusia. Tetapi kemanusiaan para nabi itu
bukan seperti kemanusiaan kita yang biasa-biasa. Maka sebab tu dia kata apa? Yang tiada membawa mengurangkan martabat mereka itu yang tinggi. Ni. Kalau dalam Arab dia kata al-a'radul basyariyah allati la tuaddi ila naqsin fi maratibihimul aliyah. Para anbiya mursalin ini bersifat dengan arat-arat, mana sifat-sifat yang baru kedatangan, nak tolak kelompok yang menuhankan para nabi. Basyariyah, mana yang bangsa kemanusiaan, nak tolak kelompok-kelompok yang memelaikatkan para nabi. Jadi nabi ni tak boleh bini, tak boleh beranak, duk suara senyap, dak tu ni, duk bergora cuek cerapek ke apa tak ada. Dah. Nabi kita beristeri, berzuriat, berniaga. Tu nak tu. Jadi fak dia tak boleh. Kalau dia tak boleh bini, tak boleh gurau. Nabi kita bergurau. Nabi kita berseluruh, bergurau. Tapi bergurau Nabi tu betul-betul lah. Bukan bergurau bewok, bergurau bodoh dah. Nabi kita tu gurau tu tetap benar. Macam kita cerita dah dalam sifat siddiq itu dah. Itu. Tidak pernah Nabi kita dusta, walaupun dalam bentuk gurauan, tetap benar. Jadi Nabi itu manusia, bukan jin, bukan malaikat, manusia. Maka butuh proses. Kalau jin tak butuh proses dah, tak perlu proses. Lahir-lahir terus jadi mukallaf. Nabi dah lahir-lahir budak kecil dulu. Tapi walaupun Nabi itu budak kecil dulu, para Nabi ni tetaplah ada orang panggil perkara-perkara yang mencarikan adat yang Allah Ta'ala beri kepada para Nabi sebelum dia ditabal menjadi Nabi ketika umur 40. Dia para Nabi, para Rasul ni semuanya umur 40 Allah Ta'ala tabal jadi Rasul, jadi Nabi. Sebab apa? Rasul Arba'in ni 40 ni ialah umur matang. Umur matang. Sebab tu kalau umur 40 tapi tak matang lagi, penat dah tu. Orang ni penat lah ni. Kalau umur 40 masih backing lagi, masih pongoh lagi, susahlah nak berubah payah lah. Sebab itulah nak berubah ni sebelum umur 40. Dah 40 kita tak berubah lagi, dia akan lekat sampai tua. Perangai-perangai hak tak molek tu lekat sampai tua. Bukan tak boleh berubah, boleh, tapi payah. Sebab dia lekat. Umur 40 ni orang panggil, kalau dalam bahasa Arab dia panggil syekh lah. Man balagha arba'ina sanatan fahuwa syaikhun. Siapa umur 40 orang panggil syekh. Apa syekh? Orang tua. Tu umur 40. Jadi sebab tu para nabi, para anbiya, sunnah Allah Ta'ala buat umur 40 baru tabal jadi rasul. Adakah sebelum tu dia tu manusia biasa, tak ada apa-apa keistimewaan? Tidak. Ada dah. Dipanggil irhas, tak dipanggil mu'jizat. Ini perkara juga kita kena jaga supaya kita tidak kata Nabi Muhammad kau Nabi mana-mana kau sebelum daripada dia dilantik menjadi rasul, dia ni manusia-manusia biasa supaya kita mau. Jangan. Nabi Isa tu boleh bercakap dah kecil-kecilnya. Nabi Yahya boleh bercakap kecil-kecil lagi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun tak bercakap tapi bersing subhanallah. Ada kata alhamdulillah disebut. Alhamdulillah, macam-macam riwayat. Tak ada doblet. Tu jadi ada perkara-perkara dia panggil amrun khariqun lil ahdati, ya zaharu ala mereka perkara-perkara yang mencarikan adat yang Allah Ta'ala zahirkan di atas orang yang sebelum jadi rasul, qablan nubuwati, sebelum jadi nabi, dipanggil irhas. Dipanggil irhas. Jadi jangan kita kata nabi pun kita ke manusia biasa dah. Cuma hak Tuhan kata ana basyarum mislukum, aku ni bashar seperti kamu, artinya bentuk tubuh badan itu seperti kita. Ada kepala, ada tangan, ada kaki, manusia. Tapi ingat dalam satu hadis yang sahih Nabi kata inni lastu kahayatikum, walaupun bashar aku seperti kamu tapi hay'ah aku tidak seperti kamu. Inni lastu kahayatikum, sesungguhnya hay'ah aku tidak seperti kamu. Itu adalah hadis yang sahih. Mana antara lain Nabi ni apabila semaya dia menghadap ke kiblat, dia boleh lihat orang di belakang dia seperti dia lihat di depan. Kita kena pasang CCTV depan baru boleh lihat lagu tu. Dah tu ni.
Nabi boleh lihat orang di belakang ni seperti lihat di depan. Gitu juga Nabi ketika mana tidur. Tanamu ain. Tapi tidak tanamul qalb. Pejam mata tapi hati tetap jaga. Itu para nabi, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mata tidur Aliu basi selalu jawab dia. Pakau alam mana dah kita duk berjalannya. Pejam mata, mati hati terus, kerong tidur sedap lalu dah. Kita tak khabar apa. Para nabi dah. Sebab tu tak pelik lah kalau Nabi tu dia tidur, bangun, mak semaya, tak ada pelik. Kita tak boleh buat lagu tu. Tu. Jadi hai'ah Nabi tidak seperti kita dah. Sebab tu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beberapa kali dibelah dadanya sebelum jadi Nabi. Ketika mana kecil-kecil, dibelah dada, dicuci hati dengan air zam-zam, dikeluarkan darah habuan syaitan, dimasukkan ilmu, cahaya, hikmat dan keyakinan. Kita boleh gitu? Ada? Belah dada kau? Masa kecil-kecil ada? Malaikat Jibril turun belah dada? Ada? Tak ada. Tok Mudin sunat tu ada lah, tapi bukan belah dada. Buat kulit konek tu ya sunat. Tak ada kita ni. Jadi jangan kata Nabi tu seperti kita manusia biasa, jangan. Muhammadun bashar, ya. Nabi Muhammad tu ialah manusia, betul. Tapi la kal bashari, tidak seperti manusia-manusia biasa. Lepas tu bal bainal yaquti wal hajar, bahkan Nabi itu seperti intan berlian, batu permata yang mahal. Kita manusia biasanya seperti batu-batu kotor. Itu lagu tu. Habis itu. Maka sebab tu walaupun harus para nabi, para rasul bersifat dengan sifat kemanusiaan, tetapi ingat, yang tiada membawa mengurangkan martabat mereka itu yang tinggi, allati la tuaddi ila naqsin fi maratibihimul aliyah. Mana misal contoh orang panggil sifat-sifat kemanusiaan yang tidak membawa kepada kurang martabat para nabi, para rasul yang tinggi, seperti sakit. Maka para nabi sakit. Nabi kita Muhammad SAW sakit. Disihir ada, sakit. Tu. Tapi bukan sakit yang membawa kurang martabat mereka itu rasul. Ingat tu. Jadi seperti cerita Nabi Ayub yang masyhur, kita duk baca orang kecil-kecil dulu kan. Nabi Ayub ni siapa kulit dia menanoh, siapa orang kapung pun lari, bini pun tinggal dia. Kan kita duk baca buku-buku cerita zaman-zaman dulu tu. Itu semua dia panggil cerita Israiliyat. Tu Israiliyat. Kita tak boleh pakai tu sebab apa? Bercanggah. Ya, Israiliyat ni bukan kita tak boleh pakai semua. Dia kaedah kita Nabi sebut dalam hadisnya, apabila cerita Bani Israel tentang para nabi, para rasul ni, kita jangan belaka, kita jangan belaka. Duduk tengah-tengah. Sebab apa? Sebab dia campur antara hak betul dengan hak salah. Takut kita hak salah. Siap tasdiqul kadzib kizbun, membenarkan dusta tu pendusta juga. Takut kita tu hak betul. Siap. Maka sebab tu Israiliyat kita kena tawakuf. Tak boleh belaka, tak boleh belaka, tak boleh. Lepas tu tengah-tengah wallahu a'lam. Tetapi apabila bercanggah dengan usul akidah, boleh tolak. Tu mana? Antara lain seperti cerita Nabi Ayub tadi. Bercanggah tak dengan usul akidah? Bercanggah. Nabi Rasul diutus untuk menyampaikan dakwah wahyu kepada umat, betul tak? Itu hikmat Allah Ta'ala jadikan Nabi Rasul. Tiba-tiba kalau Nabi Ayub sakit, siapa kau umat lagi? Jangan kata umat, bini pun lagi. Apa hikmat dia jadi Rasul kalau gitu? Maka sebab itulah para Nabi, para Rasul tidak ada penyakit gila, tidak ada penyakit kusta, tidak ada penyakit lupa, tidak ada penyakit nyanyuk. Tak ada. Macam kita manusia biasa, ada hak gila, ada. Hak tak gila lagi lah ni, wal'iyadzubillah, minta berlindung dengan Allah Ta'ala. Harus Allah Ta'ala gila kita.
Bangun-bangun esok gila. Ni. Harus ya, boleh ya. Nah, mana gila ni ke junun. Apa? Tenggelam, raih akal. Nah, raih akal. Boleh, tak ada masalah. Tapi di Nabi mustahil. Mustahil para Nabi gila. Mustahil para Nabi lupa. Mustahil para Nabi nyanyok. Sebab tu Nabi SAW semaya Zuhur atau Asar, dua riwayat, 2 rakaat Nabi semaya Asar, Zuhur. Dalam satu riwayat Zuhur, dalam satu riwayat Asar. Sudah 2 rakaat Nabi bersalam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Seorang sahabat Zulyadain, nah, dia tanya Nabi, aku sirtas salata am nasita ya Rasulullah? Adakah engkau qasar ke semayang jadi 2, hak 4 jadi 2, atau engkau lupa ya Rasulullah? Nabi jawab apa? Dua-dua dak. Dua-dua dak. Qasar pun tidak, sebab tidak duk musafir. Lupa pun tak, tidak juga. Tengok. Nah, patut apa hikmah dia? Supaya dijadi tempat istimbat hukum fiqh. Tengok. Lalu Rasulullah lalu Zulyada kata, bahkan berlaku ya Rasulullah. Lalu Rasul tanya, betul tak ya wahai sahabat yang lain apa hak Zulyada kata? Betul. Maka Rasulullah pun masuk balik semaya, tambah 2 rakaat lagi. Bukan tak semaya balik dah, tambah 2 rakaat lagi. Maka daripada fi'lin Nabi tadi, ulama fuqaha boleh ambil istimbat hukum bahawasanya kalam yang tidak memutuskan ketika mana lupa sebanyak mana perkataan Nabi dengan Zulyadain serta sahabat tadi. Tengok hikmat daripada perbuatan Nabi. Jadi yang kata Nabi pun lupa juga, Nabi pun tak ingat. Dah. Nah, mustahil Nabi nyanyok, mustahil Nabi gila, mustahil Nabi ada penyakit kusta. Kenapa? Semua jenis-jenis yang menyebabkan liar hati manusia daripada mendekati para Nabi, maka mustahil para Nabi bersifat lagu tu. Walaupun sifat tu harus di kita. Maka sebab tu para Nabi tu semua semak-semak aja. Segak, handsome, rupawan, semak belaka. Tersemak sekali Nabi Yusuf. Paling semak pada Nabi Yusuf Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua para Nabi tu semak, handsome belaka. Jadi Nabi Ayub sakit, ia sakit, tapi sedikit-sedikit saja penyakit kulit dia, tidak menyebabkan umat pakat lari, isteri pakat lari, tidak. Jadi kalau kita baca cerita siapa ko lari habis dengan bini-bini pun lari, itu kita kena tolak. Kenapa? Itu cerita karut Israiliyat. Dah. Tu habis. Begitu juga Nabi Yaqub. Kalau Israiliyat kata buta mata. Dah. Bukan buta dah, ada selaput mata. Selaput mata tu kenapa? Kerana menangis kehilangan Nabi Yusuf alaihissalam. Lalu Allah Ta'ala uji dia, sebab dia tak boleh nak reda lagi dengan kehilangan Nabi Yusuf. Tidak diberi peluang untuk jumpa Nabi Yusuf. Maka menangis, siapa naik selaput mata. Nah, ketika mana dia reda dah dengan keputusan Allah Ta'ala, barulah Allah Ta'ala permudahkan dia jumpa balik anak dia Nabi Yusuf. Dan ketika mana dia ambil baju Yusuf tu lak di muka dia, ambil tabarruk barakah, Allah jadikan hilang selaput mata tersebut. Jadi bukan buta, mustahil para Nabi buta. Mustahil para Nabi bisu, mustahil para Nabi bekak, mustahil. Kenapa? Semua tu meliarkan hati orang daripada dekat dengan para Nabi, para Rasul. Macam kita harus buta, harus bekak, harus bisu, harus. Kalau Nabi tu buta, dia nak dakwah lagu mana? Nak jumpa orang pun tak nampak. Lepas tu duk syarah-syarah rupa pun duk syarah ke pokok. Tu ni. Orang pakat duk kedai kopi relax sokok. Kecek sore itu dia tu. Berat lagu tu. Atau para Nabi bisu, nak seru orang masuk agama Islam lagu mana? Ada bersilap dia. Tu ni. Orang duk dengung. Apa benda dia cakap? Bukan semua orang pandai pasal isyarat ni. Tengok. Atau para Nabi bekak. Orang tanya lagi, ya Rasulullah, macam mana ni gini-gini ni? Wak tak tahu Rasulullah. Bekak dia. Berat Rasulullah lagu ni. Gitu lah. Tak boleh. Maka bukan semua al-a'radul basyariyah, sifat-sifat yang bangsa kemanusiaan itu harus pada para Nabi, tidak. Tapi
sifat-sifat kemanusiaan allati la tuaddi ila naqsin fi maratibihimul aliyah, yang tidak membawa kurang martabat mereka itu para nabi, para rasul. Ingat tu lah. Habis. Tu. Dan barang sebagainya. Tak kira lah, bukan sakit saja, mana sakit, yang ni sakit yang sedikit. Nah, makan, minum, para nabi makan, minum. Tapi makan minum Nabi tidak seperti kita dah. Jadi gini, perbuatan Nabi ini sebenarnya tidak terkeluar daripada dua. Mana? Wajib dengan sunat. Sebab apa? Sebab Nabi ni dia orang panggil syari' fil majaz. Mana? Tukang yang membuat syariat pada majaz. Nah, jadi sebab tu apa sahaja yang dia buat itu tidak terkeluar daripada dairatul wajib wal mandub, daerah wajib atau sunat. Contoh, Nabi kita kecil berdiri sekali, bukan nak menunjuk kata sunnah Nabi kecil berdiri, bukan. Itu nak menunjuk kata bahawasanya harus atau makruh. Ulama kita boleh istinbat hukum daripada tu. Contoh, jadi adakah Nabi kecil berdiri itu Nabi atas diri Nabi makruh? Tidak. Atas kita makruh, tapi atas Nabi tidak. Sebab apa? Sebab Nabi nak ajar kita hukum. Ingat tak? Nabi pernah lewat bangun semaya subuh dalam satu musafir pukul 10 pagi. Nabi pun lewat subuh juga. Berat Nabi gini ni. Adakah hukum ada di kita macam kita lewat tu biasalah kitanya, kalau tak sedar letih penat sangat ke malam. Nabi dah. Nabi ialah kerana nak ajar kepada umat, li ta'limi syar'iyyah. Kerana nak mengajar syariat kepada umat. Bagaimana kalau lewat bangun subuh? Lagu mana? Start motor pergi hijau selalu. Tak secara ke qada-qada ke mana? Tak, Nabi ajar qada, azan, semaya sunat qabliyah, qoma. Semaya sunat, semaya subuh 2 rakaat dengan baca jahar, dengan berkunut siap. Tu. Jadi daripada perbuatan Nabi itu semuanya dijadikan masdar bagi hukum. Maka sebab tu perbuatan Nabi tidak terkeluar sama ada wajib atau sunat. Itu lagu tu. Ada pun kita ada wajib, ada sunat, ada haram, ada makruh. Itu nah. Dan demikian lagi wajib atas tiap-tiap mukallaf akil balik oleh bahawa mengetahui dan mengiktikadkan bahawasanya Allah Ta'ala membangkitkan Nabi yang ummi. Kita sambung semula pula ni. Habis. Dan demikian lagi wajib atas tiap-tiap mukallaf. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Ada pen tak? Punya pen. Ada soalan kalau ada. Tak ada. Tak ada deh. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad. ونسألك من خير ما سلك عبدك رسولك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فقهنا علم الشريعة والمعرفة والطريقة والحقيقة واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.